Asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saudara pengurusi majlis, yang berbahagia Cikgu Ramlan, Ketua UMNO Cawangan Parit Samion, sahabat-sahabat saya yang datang daripada Kuala Lumpur, mereka sampai awal sebab mereka daripada Kuala Lumpur direct. Saya tadi daripada Kuala Lumpur singgah ke Melaka dulu bersama dengan Datuk Seri Ali di Sungai Udang. Kemudian petang tadi Datuk Seri Najib Tun Razak pun sampai di Melaka. Dan rakan-rakan yang hadir hari ini, saya ucap tahniah kepada wanita yang telah selesai bermesyuarat. Hari ini, malam ni patut pakai baju merah, tapi waktu kempen ni kita orang semua pakai baju biru. Itu pun baju biru ni dah tak boleh macam dulu. Dulu waktu kempen pilihan raya kita boleh pakai baju warna biru. Hari ni pakai baju warna biru boleh langgar SOP, boleh kena saman. Jadi tuan-tuan, inilah senario apa yang berlaku dalam politik negara hari ini. Keadaan hari ini berbeza berbanding dengan keadaan dulu. Kalau dulu kita ada kempen turun rumah ke rumah, betul? Saya yakin wanita lah juara. Apa yang dipanggil sebagai apa dipanggil? JR, Jalinan Rakyat. Jalinan Rakyat. Tapi hari ini JR tak boleh turun rumah ke rumah. Itu kena tahu. Itu sebab malam ni mungkin bekalan sedikit yang saya boleh berikan ialah bagaimana kita berhadapan dengan corak kempen mengikut SOP baru ataupun norma baru. Tuan-tuan puan-puan yang saya kasih sekalian, sebelum ini kita boleh buat apa yang dipanggil sebagai round walkabout, betul? Jalan ke kampung, jalan ke bandar, jalan ke kedai-kedai runcit dan sebagainya ketika kempen. Kali ni tak boleh. Bukan setakat pakai baju BN ni tak boleh. Pergi berkempen dengan orang, beritahu salam jangan lupa undi saya pun salah hari ni. Salah. Itu sebabnya tak ada masalah untuk saya meninggalkan kawasan pilihan raya. Kerana malam ni saya akan bercakap termasuk untuk orang Melaka. Kerana malam ni saudara kita buat kita punya mesyuarat ni live satu negara. Live satu negara. Jadi di mana saja kita berada, kita boleh melaksanakan tanggungjawab berkempen untuk membantu calon Barisan Nasional. Itu sebab kawan-kawan yang hari ini berada di Cawangan kena buat kerja lebih awal. Hari ini masih lagi boleh duduk di kedai kopi, betul? Hari ini masih lagi boleh turun rumah ke rumah, betul? Hari ini masih lagi boleh membantu rewang dan sebagainya. Maknanya boleh berjumpa secara bersemuka. Kalau ikut trend pilihan raya di Melaka ni, maknanya pilihan raya yang akan datang yang mungkin berlaku bila-bila masa. Sebab apa saya kata mungkin berlaku bila-bila masa? Perikatan Nasional ni memujuk kita tuan-tuan supaya kita UMNO menyertai mereka. Namun akhirnya alhamdulillah kepimpinan UMNO tegas, kepimpinan Barisan Nasional tegas. Mereka mahukan UMNO dan Barisan Nasional berjalan bersendirian tanpa bersatu. Alhamdulillah. Satu tepukan gemuruh kepada kepimpinan UMNO. Kalau dari awal mereka bersetuju, saya tak adalah kena pecat daripada UMNO, dan masih lagi Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Tapi saudara tak apalah. Lebih baik lambat sedar daripada tak sedar langsung. Betul tak? Setidak-tidaknya hari ini kita sudah mendapat pengajaran. Mereka merancang nak bekerjasama dengan Mahathir, tak jadi dengan Mahathir sebab Mahathir tipu. Mula-mula kata nak buat kerajaan Bumi Putra lah sebagainya. Pas dengan UMNO pun seronok dengan idea Mahathir. Tiba-tiba Mahathir tukar, dia nak libatkan sekali dengan DAP, suruh UMNO dan PAS bekerjasama dengan DAP. Itu yang last kali tak jadi. Bila tak jadi tuan-tuan,
kita lihat mereka membentuk apa yang dipanggil sebagai kerajaan yang dipimpin oleh Tan Sri Mahyudin Yassin, dan kerajaan ini dipanggil Perikatan Nasional. Kita ingat tuan-tuan, 22 bulan bawah Pakatan Harapan ni dah teruk habis dah, betul tak? Apa taknya kita lihat 22 bulan di bawah zaman Pakatan Harapan ni, kedudukan hak istimewa orang Melayu diperkotak-katikkan, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan diperlekeh, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dimainkan oleh dia orang ni. Ada menteri-menteri, Lim Guan Eng ataupun seorang lagi Kula Sigeren buat kenyataan kementerian pakai bahasa Tamil, pakai bahasa Cina, kan? Sedangkan itu termaktub dalam perlembagaan, semua kenyataan media dibuat oleh kementerian, oleh pihak kerajaan mesti dalam bahasa kebangsaan. Dan kita juga lihat bagaimana yang di Pertuan Agong yang biasa tempoh dia 5 tahun, tapi pasal mereka ni saudara Pakatan Harapan tidak menghormati institusi diraja. Last kali raja pun lari tuan-tuan, lepas 2 tahun letak jawatan. Tak pernah berlaku. Tapi itu semua berlaku zaman Pakatan Harapan. Kita ingat bila tukar ganti dengan Muhyiddin ni keadaan akan jadi lebih baik. Rupa-rupanya lagi teruk. Orang yang ada meniaga dia bungkus. Orang yang meniaga pasar malam tak boleh meniaga. Pasar tani tak boleh meniaga. Orang yang meniaga di Akid Mara ke, orang yang meniaga yang bukan esensial, semua diarahkan tutup dan diarahkan untuk duduk di rumah. Betul tak betul tuan-tuan? Semua orang kena macam ni. Padahal saudara, sebenarnya penyakit coronavirus ni, saya salah seorang alumni dia. Alumni ni tahu tak alumni? Maknanya pernah kenalah corona ni tuan-tuan. 21 kilo hilang tuan-tuan. 21 kilo. Penyakit ni saudara, bagi orang yang ada sakit darah tinggi, kencing manis, bahaya. Bagi orang yang ada penyakit kronik lain, bahaya. Tapi bagi orang muda sehat, tak ada masalah. Bagi anak-anak kita yang masih remaja, tak ada masalah. Kalau mereka ni kena, insya-Allah 5 hari, kalau kita bagi vitamin C, bagi vitamin D, jemur kat panas sikit waktu pagi, ada dia punya benda-benda pemakanan yang kena jagalah untuk kuatkan imun sistem ni. InsyaAllah tak ada masalah. Tapi habis satu negara disuruh duduk kat rumah, kerana takut mati dengan corona. Padahal yang aksiden ni lagi banyak yang mati tuan-tuan. Ada pernah kita kurung kita punya kereta ke motor kat rumah? Ada. Kita tetap bawa kereta, betul tak? Kita tetap bawa motor, betul tak? Kenapa nak kurung kenderaan kita? Kita lihat orang yang mati kencing manis ni lagi ramai. Antara yang teramai punca kematian kat negara ni ialah kerana kencing manis. Betul? Ada kita tengok gula-gula di lokap? Ada? Ada kita tengok kerajaan mengharamkan gula, tak boleh makan gula? Ada? Tak ada. Padahal itu lagi bahaya tuan-tuan, sampai potong kaki dan sebagainya. Tetapi disebabkan corona ni saudara, bila kita tidak dibenarkan keluar cari makan, dan si Muhyiddin pula macam Tuhan, orang ni boleh keluar cari makan, orang ni tak boleh. Orang-orang tertentu yang meniaga gerai tak boleh meniaga. Restoran boleh. Ini yang menyebabkan akhirnya ramai orang bukan setakat hilang kerja tuan-tuan, ada yang sampai ke tahap membunuh diri. Jadi lepas ni, kalau ada sahabat-sahabat kita kata siapa pun jadi kerajaan, nasib aku tetap sama. Tak betul. Tak betul. Sebab sepanjang tempoh 61 tahun Barisan Nasional menjadi kerajaan, UMNO menjadi kerajaan, ada pernah kita kena kurung kat rumah tuan-tuan? Ada? Tak ada. Betul lah? Tak pernah. Itu sebabnya saudara, penting untuk kita pastikan bahawa UMNO boleh memerintah semula. Hari ni orang kata, UMNO dah jadi Perdana Menteri. Tak sama. Kenapa saya kata tak sama? Saya ambil contoh tuan-tuan.
Bila yang angkat Tan Sri Muhyiddin 114 orang. Yang mengangkat Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri 114 orang yang sama. Itu sebab Muhyiddin, tuan-tuan, dia takut orang lain ganti dia. Jadi dia letak syarat. Dia kata dia boleh beri sokongan kepada Datuk Seri Ismail Sabri 2 syarat. Pertama, polisi-polisi yang dia buat kita kena ikut. Kita kena ikut. Dan yang kedua, tuan-tuan, menteri-menteri kabinet dia kena dikekalkan. Itu sebabnya, tuan-tuan, tukar Perdana Menteri, tapi menteri kabinet orang yang sama. Ada perubahan? Tak ada. Diskriminasi terhadap orang yang tak ambil vaksin berlaku lagi. Boleh kita ubah? Ada benda kita boleh ubah, ada benda kita tak boleh ubah. Contohnya, tuan-tuan, zaman Muhyiddin, dia orang kata kita tak boleh bagi moratorium. Betul tak? Alhamdulillah, bila naik Datuk Seri Ismail Sabri, kita dapat berikan moratorium. Sebelum tu, Menteri Kewangan yang sama, Zafrul juga, betul tak? Tapi tak boleh bagi moratorium. Sedangkan semua orang dipaksa duduk kat rumah, hilang pendapatan, kan? Tetapi moratorium dulu, zaman mula-mula dia jadi Perdana Menteri, bila Datuk Seri Najib nasihat, dia ikut. Bila dia ikut, dia bagi bantuan, GKP, segala-gala macam dia bagi bantuan. Last kali orang panggil dia Abah. Bila dia dah besar kepala, tuan-tuan, dia dah lupa jasa UMNO yang angkat dia. Walaupun UMNO ada campur dengan BN ada 42 kursi, dia cuma 32 kursi. Patut kita Perdana Menteri, kita angkat dia yang hanya menang 13 kursi. 13 kursi itu pun hanya 6 orang je yang sokong dia, yang lain sokong Mahathir. Kita angkat dia jadi Perdana Menteri. Last kali apa dia buat? Dia dah ambil kursi Perdana Menteri, kursi timbalan dia tak bagi kita. Betul tak? Menteri-menteri yang bagus-bagus semua dia bagi kat orang dia. Menteri-menteri yang cak ayam, Kementerian Cak ayam dia bagi kat kita. Contohnya Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar. Dulu Menteri Junior DAP jaga. Dia bahagikan kementerian ni kepada 3 orang. Satu dia bagi kepada Tuan Ibrahim Tuan Man, jaga alam sekitar. Satu dia bagi kepada KJ, jaga sains. Satu lagi dia bagi kepada Samsul Anwar, Ketua Penerangan UMNO ketika tu, jaga tentang apa dipanggil, tenaga. Dia perlekeh kita. Dia mainkan kita di pilihan raya di Sabah. Janji suruh kerjasama. Last tuan-tuan, kita dah bagi kursi kita, patut kita bertanding 73 kursi. Kita bagi kursi kat dia, tiba-tiba sekerat jalan, dia tarik orang yang dah tinggalkan kita, PBS, masuk dalam parti dia. Masuk dalam Perikatan Nasional. Last dia bertanding lagi ramai daripada kita. Nampak tak mainan dia orang? Lepas tu dia letak pula calon bebas lawan dengan calon BN. Last kali kita juga menang lebih banyak kursi daripada dia. Tapi dia nak jadi Ketua Menteri. Terpaksa bagi juga Ketua Menteri pada dia. Padahal BN menang lebih banyak kursi daripada Bersatu. Tuan-tuan, ini masalah dia, saudara. Akhirnya, saudara, alhamdulillah, bila dia dah ditekan, dah terlalu teruk kena asak, akhirnya dia setuju letak jawatan. Selamatlah kita sekejap. Belum selamat habis, tuan-tuan, baru selamat sekejap. Sekarang ni masih lagi ada orang mengeluh ni. Sebab polisi-polisi Muhyiddin masih diteruskan. Betul tak? Jadi apa yang kita nak buat untuk pastikan bahawa UMNO boleh memerintah mengikut acuan dia sendiri? Kita kena kuatkan balik UMNO, kita kena kuatkan balik Barisan Nasional, supaya UMNO dan Barisan Nasional boleh berkuasa bersendirian. Kita tak nak lagi kalau boleh kerajaan campuran. Kalau nak kerajaan campuran pun kena pastikan di peringkat persekutuan ada 222 kawasan parlimen. Kita nak pastikan BN menang lebih 112 kursi. Kalau lepas tu kita nak kerjasama dengan orang lain, kan? Belakang cerita. Sebab kalau lepas tu kita kerjasama, contohnya lah dengan PAS ke, atau kerjasama dengan parti lain, parti tu tak puas hati dengan polisi kita, parti tu tak puas hati dengan keputusan kita, dia ugut nak tarik diri. Bila dia ugut, tuan-tuan, kita cakap silakan. Macam sekarang ni
Bila itu hari kita tak nak kerjasama dengan dia, dia ugut juga tuan-tuan. Dia ugut. Nasib baiklah Perdana Menteri kita, dia kata, saya berserah, apa juga nak berlaku selepas ni, kalau misalnya lah dia orang ni kalah teruk, contohnya Tan Sri Muhyiddin, parti bersatu, satu kursi pun tak menang di Melaka ni, katalah dia tarik sokongan terhadap Barisan Nasional, terhadap kerajaan hari ni di bawah pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri, maka kerajaan akan jatuh. Maknanya pilihan raya boleh berlaku bila-bila masa selepas bulan 12 ni tuan-tuan. Maknanya dia patutnya bulan 7 tahun depan pilihan raya, tapi dia boleh jadi bulan 1, dia boleh jadi bulan 2. Itu sebab kena buat kerja daripada sekarang. Kena buat kerja daripada sekarang. Hari ni di Melaka tuan-tuan, antara kempen yang dibuat dalam siri ceramah Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam, dia kata kita nak pastikan bahawa kerajaan Melaka kerajaan yang bersih, kerajaan Melaka kerajaan yang anti rasuah. Dia nak cerita kononnya parti dia ni bersih anti rasuah tuan-tuan. Saya nak beritahu saudara, bila Pakatan Harapan mula memerintah Malaysia, 2-3 hari lepas tu, tuan-tuan, Tun Mahathir saudara, ketika dia menjadi Perdana Menteri, Tun Mahathir dengan Muhyiddin ni sama je tuan-tuan. Dia samanya, latar belakang dia datangnya daripada tempat yang sama, bersatu. Saudara, mula-mula dia bagi kepada anak dia, Mozani Mahathir, syarikat Opcom. CEO Mozani, pemegang saham dia ialah Mukris Mahathir dan isteri dia. Dia bagi projek daripada Telekom, TM, tuan-tuan, Telekom Malaysia. Kemudian 3 bulan lepas tu, dia bagi pula kepada anak dia nombor 2, Mirzan Mahathir. Dulu yang membekalkan petrol, diesel. Petrol dan diesel ni tuan-tuan dibekalkan oleh siapa dulu? Dulu dibekalkan, saudara, oleh Petronas. Adalah sikit dibekalkan oleh Shell. Tetapi bila Mahathir berkuasa tuan-tuan, dia beri kepada siapa? Dia beri kepada anak dia, Petron tuan-tuan, yang dimiliki sebahagiannya oleh Mirzan Mahathir, syarikat di Filipina. Saya nak beritahu tuan-tuan, banyak lagi projek yang diberikan kepada kroni-kroni, diberikan. Dan yang terakhir sebelum dia letak jawatan, saudara, ini nak upgrade daripada 4G kepada 5G. Gentian optik ni semua nak ditukar satu negara. Kos dia tuan-tuan lebih kurang 21.6 bilion. Siapa yang dapat? Anak dia juga dapat. Begitu juga dengan anak kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Baru-baru ni Bistarinet jadi isu, keluar balik cerita Bistarinet. Cerita tentang projek yang diberikan kepada suami kepada Governor Bank Negara Zeti Akhtar Aziz, iaitu apa ni nama dia, Taufik Aiman, semua keluar balik. Baru-baru ni pula satu lagi sistem immigration tuan-tuan, yang melibatkan lebih kurang dalam 5 bilion ringgit saudara, dapat kepada sebuah syarikat yang kita tahu belakang dia tuan-tuan ialah syarikat yang dimiliki oleh menantu kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, iaitu Adlan Berhad. Saudara, dia orang cerita nak menang pilihan raya, semua nak jaga rakyat. Tetapi hakikat dan realitinya saudara, bila dapat kuasa, yang dia utamakan anak-anak mereka dulu, menantu mereka dulu. Ini realiti. Kemudian dia kata, kita akan pastikan bahawa tidak ada campur tangan dalam kes mahkamah. Tuan-tuan, apa mengarut yang Muhyiddin cakap ni? Saya tak nak cerita panjang tuan-tuan. Saya ambil contoh saya sendiri. Saya buat laporan SPRM ni, saya buat laporan polis ke atas seorang pegawai Datuk Seri Najib dulu,
Nama dia Datuk Amhari. Dia tuan-tuan dalam mahkamah mengaku terima rasuah dalam bentuk gaji bulanan RM25,000 daripada sebuah syarikat swasta, Op Solution. Dia mengaku terima $200,000 daripada Lau Tek Jo, Jolo. Dia juga mengaku terima 3.7 juta dalam akaunnya di BSI Switzerland. Saya buat report tuan-tuan. Saya buat report. Saya pula kena dakwa di mahkamah oleh Tommy Thomas. Tuan-tuan, bukan setakat kena dakwa saudara. Saya kalah di mahkamah tinggi. Saya dikenakan hukuman penjara sebulan. Tak apalah, sebulan, kan? Setakat duduk penjara sebulan ni tak ada masalah sangat. Sebab dulu masa saya lawan Mahathir, saya kena lock up ni, campur dengan zaman dia jadi Perdana Menteri balik 11 kali tuan-tuan saya kena lock up. ISA ni saya kena bukan sekali, saya kena 2 kali. Kali pertama dulu tahun 98. 2 bulan saya kena. Tahun 2001 saya kena 2 tahun 2 bulan. Jadi kalau setakat sebulan boleh bertanding Pilihan Raya lagi. Jadi saya tak risau sangat. Yang saya risau kalau takut hilang kelayakan bertanding Pilihan Raya. Jadi saudara, ini saya ambil cerita yang paling mudah. Belum lagi cerita saya mempertikaikan macam mana gambar Syed Daniel yang kena langgar dengan Yu William. Ingat lagi tak tuan-tuan? Kenal tak Syed Daniel? Dia orang berselisih dekat tol. Yu William ni kejar Syed Daniel, langgar kereta dia. Lepas langgar kereta dia, dia pukul yang Syed Daniel. Dia rampas kunci Syed Daniel. Last kali Syed Daniel dah marah sangat, dia buka bonet belakang, dia ambil beg softball. Dia nak pergi katuk kereta orang ni. Belum sempat dia katuk kereta orang ni, Yu William pun lenyek dia. Berulang kali lenyek tuan-tuan. Meninggal. Saya report polis, saya mempertikaikan. Saya cakap macam mana ketika Yu William duduk dalam lokap. Isteri dia yang merakam ni. Gambar kamera ni ambil daripada dalam kereta. Telefon pun dirampas oleh pihak polis. Macam mana 2 orang ni duduk dalam lokap, gambar ni boleh keluar? Saya buat report polis, saya kena tuduh tuan-tuan. Tak ke menggarut ni tuan-tuan? Zaman tu siapa jadi Menteri Dalam Negeri? Muhyiddin Yassin. Saudara, banyak lagi kalau saya nak cerita lah. Saya duduk masuk lokap, keluar lokap, masuk lokap, keluar lokap. Masa zaman Mahathir dulu, ketika dia dipanggil Maha Fir'aun, sampailah bila Maha Fir'aun tu tak tahu apa dah jadi. Mungkin dah meninggal dunia, tinggal saka dia saja. Tapi sama zalim tuan-tuan. Muhyiddin ada ketika itu, ada tak ada campur tangan dalam kes mahkamah? Ada. Bukti yang jelas tuan-tuan, tak payah cerita banyak. Kes Datuk Seri Najib ni. Saya beritahu dengan Datuk Seri Najib 3 bulan sebelum dia jatuhkan hukuman. Kerana saya dapat maklumat, orang besar Kementerian Kehakiman hantar suami dia berjumpa dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin di rumah abang kepada Muhyiddin Yassin, Aziz Yassin. Maknanya dia campur tangan dalam menentukan kes Datuk Seri Najib. Macam mana dia kata dia tak campur tangan dalam urusan mahkamah? Kita bukan bodoh. Kes Datuk Zahid lagi sedap. Bila dia kena tangkap, dia orang belum selesai siasat. Bila orang tanya macam mana belum selesai siasat, boleh dakwa. Tuan-tuan tahu apa jawapan daripada Ketua Pengarah SPRM, Timbalan Ketua Pengarah ketika tu? Sekarang Ketua Pengarah. Dia kata tak apa, kita dakwa dulu Zahid, kita siasat kemudian. Boleh macam ni tuan-tuan? Dakwa dulu, siasat kemudian. Ini yang saya selalu sebut banyak kali. Inilah zaman law of the jungle. Kes melibatkan pemimpin UMNO, laju je. Padahal tuan-tuan, dulu ketika Lim Guan Eng kena dakwa di mahkamah, orang yang bagi suapan kat dia, Pang Likun, kita dakwa.
Orang yang terima suapan dalam bentuk banglo, nilai banglo 4.27 juta, dia dapat dengan harga 2.8 juta saja. Sebab apa dia dapat tu? Sebab dia luluskan penukaran title tanah Magnificent Emblem, sebuah syarikat di mana Pang Likun merupakan board of director. Tuan-tuan, yang bagi kena, yang terima pun kena. Tapi kes Datuk Seri Najib, kes Datuk Seri Zahid, kita lihat apa yang berlaku. Datuk Seri Zahid yang terima sumbangan daripada Data Sonic, yang terima sumbangan daripada MyEasy, dia didakwa, tapi orang yang bagi tak kena dakwa. Sebab orang tu bagi untuk Yayasan Akal Budi, untuk buat kerja masjid dan sebagainya. Tak kena dakwa. Bercanggah tuan-tuan, bercanggah. Itu kalau kita nak cerita pasal kes UMNO. Tapi kalau kes yang melibatkan pemimpin-pemimpin PPBM, hari ini saya nak ambil contoh yang paling mudah tuan-tuan. Kes yang saya sendiri bawa pergi laporan forensik di Jakarta. Kes apa tuan-tuan? Kes Azmin Ali. Saya bawa video dia dengan Haziq ni, tuan-tuan, pergi ke Jakarta. Pakar forensik di Jakarta mengesahkan bahawa memang Azmin dalam video tu. Tak cukup dengan bukti ni, saya dengan Datuk Seri Ali, hari ni dia bertanding di Sungai Udang. Itu sebab saya all out bantu dia. Dulu ketika saya dalam Sekretariat Suara Rakyat, dia timbalan saya, timbalan pengurusi. Kami pergi pula buat laporan forensik di pakar di United Kingdom. Bagi benda ni kepada pihak polis. Tuan-tuan, malangnya ketika itu Ketua Polis Negara jenis nak kata buta pun tidak, rabun pun tidak. Tetapi dia kata gambar tu kabur. Sedangkan saya nak beritahu tuan-tuan, ingat lagi tak kes abang kepada Presiden Korea? Ingat lagi? Yang dia diserkup mati. Ingat tak? 2 orang perempuan, satu daripada Vietnam, satu Indonesia. Dia punya gambar punyalah jauh tuan-tuan. Pihak polis boleh tahu, oh ini wanita Indonesia tu, inilah wanita daripada Vietnam tu. Polis kita bukan calang-calang polis tuan-tuan. Polis kita hebat. Benda yang kabur pun dia boleh nampak. Tapi tiba-tiba bila kes yang melibatkan Azmin Ali dengan Haziq, saya nak beritahu tuan-tuan, jarak dia sangat dekat. Sebab yang tukar rakam ni ialah Haziq. Dia ada power bank, ada kamera. Dia letak macam katil kat situ. Tuan-tuan tahulah hotel mana lah, besar sangat kan. Atas TV tu dia letak power bank tu. Di power bank itu ada kamera. Saya nak beritahu tuan-tuan. Dan lelaki ini sudah mengaku bahawa dialah partner kepada Azmin Ali dalam video tersebut. Tuan-tuan, kalau salah seorang daripada pelaku dah mengaku, cuba tanya dengan abang-abang polis, pernah tak jadi dalam sejarah orang dah mengaku dia pelaku jenayah seks luar tabi'i dalam Malaysia ni tuan-tuan adalah satu kesalahan jenayah. Pernah tak dia tak didakwa? Tak pernah tuan-tuan. Tapi dalam kes Azmin Ali ni, kalau dakwa je Haziq, maka kenalah dakwa Azmin sama, betul tak? Maka terlepas Haziq, Azmin pun terlepas. Padahal tuan-tuan, video yang Haziq rakam ada. Kita dah bawa pergi Jakarta, kita dah bawa pergi ke UK. Disahkan memang sepadan dengan gambar Azmin dan juga Haziq. Kemudian di hotel ni tuan-tuan, saya nak beritahu, di hotel ini, saudara, CCTV itu menunjukkan Haziq masuk dalam bilik. Sebelum Haziq masuk dalam bilik, Azmin Ali dah masuk dalam bilik tu. 45 minit mereka bertarung, elephant fight elephant. Tuan-tuan, ada rakaman. Tuan-tuan tahu tiba-tiba apa jadi dengan rakaman ni? Rakaman CCTV ni, kalau mengikut kenyataan yang dikeluarkan oleh Setiausaha Politik Anwar Ibrahim ketika dia kena tahan, dia kata rakaman ni pun hilang. Masa tu siapa? Menteri Dalam Negeri.
Muhyiddin Yassin. Maknanya Muhyiddin melindungi Azmin Ali. Betul tak betul? Dan kita lihat lepas Tommy Thomas dibuang, letak jawatan, digantikan dengan Peguam Negara Idrus Harun yang dilantik oleh Muhyiddin Yassin, dicadangkan kepada ke bawah duri tuanku. Ada tak kes yang melibatkan Azmin Ali ni didakwa di mahkamah? Ada? Tak ada. Kes rasuah yang melibatkan seorang yang dekat dengan Dr. Xavier Jayakumar. Bila Dr. Xavier bersetuju keluar daripada PKR, tuan-tuan, setuju keluar daripada PKR, maka dia diselamatkan, tidak didakwa di mahkamah. Kita masih ingat lagi pemimpin DAP yang rogo lama, ingat lagi tuan-tuan? Kita tengok bila dia keluar daripada DAP, dia beri sokongan kepada Muhyiddin untuk menjadi Perdana Menteri. Kita tengok kes dia pun sampai sekarang ditangguh-tangguhkan. Dan yang ini Muhyiddin kata dia tak ada campur tangan dalam soal mahkamah. Cuba tuan-tuan bayangkan. Saya tak mau ceritalah pasal dia dengan Nikaji. Nikaji tahu makcik? Hari ni saya tengok kat poster di Melaka, dia kata Abah sayang Melaka. Pembohong. Sebenarnya Abah tak sayang Melaka, tuan-tuan. Abah lebih sayang Singapura. Sebab girlfriend dia Singapura. Betul tak? Tapi bila dia nak menang Melaka, dia sebutlah Abah sayang Melaka. Kalau ada lagi lah orang kat Melaka ni kena tipu, kan? Saya tak tahu nak cakap apa. Banyak saudara kalau kita nak sebut tentang pengkhianatan yang dia lakukan. Kita DAP cuba jatuhkan kita. Tak pernah pun kita jatuh. Betul tak? Alhamdulillah. Anwar Ibrahim dipecat oleh Mahathir, dia cuba jatuhkan kita. Ada kita goyang? Tak goyang, tuan-tuan. 99 ada banyak kursi Melayu hilang, tetapi kita masih lagi kuat. Kita tengok tuan-tuan, zaman Tengku Razali, cubaan untuk menentang UMNO juga berlaku. Tengku Razali kerjasama dengan PAS, berjaya jatuhkan kita. Tak pernah, tuan-tuan. Tetapi bila bekas seorang Perdana Menteri datangnya daripada UMNO, ada pengalaman 22 tahun jadi Presiden UMNO, bekerja sama dengan bekas timbalan Perdana Menteri bernama Muhyiddin Yassin. Dan kemudian dua ekor ni, tuan-tuan, cium mulut pula dengan Lim Kit Siang, yang dulu kita orang UMNO ni dengar apa yang Mahathir cakap. Dia kata DAP resis, DAP anti-Islam. Betul tak? Last kali dia kerjasama dengan DAP. Apa jadi pada UMNO, tuan-tuan? UMNO akhirnya ditolak oleh rakyat kerana ramai rakyat percaya dengan fitnah-fitnah yang dilemparkan ke atas pemimpin UMNO. Saya ingat lagi, orang duk kata Datin Sri Rosmah ada cincin berapa? 24 juta. Tuan-tuan cuba bayangkan, cincin berharga 24 juta. Saya ingat cincin tu kepala dia besar, ni ada, kan? Kemudian Datin Sri Rosmah pula, saudara, bila dia pergi program dengan Datuk Seri Ahmad Maslan, bila orang ketika tu banyak ambil kesempatan menaikkan harga barang, dia kata, Lan, jangan lupa. Dia kata, Mat, jangan lupa, orang yang buat set rambut ni, yang buat rambut ni, cat rambut, dia orang ni pun walaupun tak ada kedai, kadang-kadang harga dia, bak kata orang Johor ni, mentekar darah, kan? Dia kata contoh ni, I nak cat rambut, I tanya dia berapa harga, dia kata 1,200. Saya pun jawab, amboi, mahalnya. Dia Datin Sri Rosmah lah cerita dekat Ahmad Maslan. Tuan-tuan tahu apa yang Malaysia kini keluar? Malaysia kini keluar Rosmah buat rambut RM1,200. Makcik-makcik kat kampung dapat brim RM500. Marah tak marah? Dapat brim RM500, Rosmah buat rambut RM1,200. Orang percaya. Pemandu teksi hari ni, tuan-tuan, ramai datang jumpa saya menyesal. Sebab apa? Dia orang, tuan-tuan, tahun 2018 menolak Barisan Nasional sebab percaya dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh pemimpin Pakatan Harapan. Dia kata apa? Dia kata, tuan-tuan, Grab ni tahu Grab, Uber dengan Grab, kan? Dia kata Grab ni
Rosmah yang punya. Dia orang percaya bulat-bulat. Lepas habis pilihan raya, datang si Rosmah dah bukan isteri kepada Perdana Menteri. Grab masih ada sampai sekarang, tuan-tuan. Kan? Hari ni baru dia tahu, oh itu semua fitnah. Sekarang baru kau nak menangis, nak buat apa? Boleh bantu tak, tuan-tuan? Tak boleh. Tak boleh nak tolong. Saudara, benda ni kita kena ingat rakyat. Bukan cerita lama, bukan cerita basi. Kerana kalau rakyat lupa apa yang Pakatan Harapan buat pada kita, apa fitnah yang dia buat lempar pada kita. Ni Ustaz Usam, ingat lagi? Orang PAS. Dia naik feri, tiba-tiba feri konak, tak nak lalu dekat depan hotel Saint Regis. Orang tanya, kenapa tak lalu ni? Ni lebih cepat. Orang feri tu kata apa? Dia kata tak boleh lalu sini, Rosmah tak bagi. Dia kata hotel ni Rosmah punya. Rosmah juga kena, tuan-tuan. Banyak fitnah-fitnah saudara yang menyebabkan akhirnya rakyat terpedaya, rakyat pun pangkah Pakatan Harapan. Tak cukup dengan itu, 60 janji dia orang bagi. Nak hapuskan GST, itu satu je dia orang buat. Last kali rupa-rupanya GST ni bagus untuk negara. Bila dia hapuskan GST, negara hilang 30 bilion setahun. Bukan setakat benda yang dia janji dia tak boleh bagi. Last kali apa yang Datuk Seri Najib yang dia tuduh perompak penyamun bagi ni, tuan-tuan? Bantuan rakyat satu Malaysia, BRIM. Bantuan awal persekolahan setiap anak RM100. Bantuan untuk nelayan. Nelayan ni, tuan-tuan, dapat macam-macam. Mardi bagi motorbot. Ni 1MDB bagi motorbot. Mardi bagi sampan. Kemudian dia punya minyak dia pun kita bagi subsidi dulu. Kemudian bila dia dah dapat ikan, ni kadang-kadang nelayan boleh tahan juga. Dia tak nak bawa balik mendaratkan ikan. Jual dekat Thailand. Jual dengan nelayan Thailand. Sampai kita kena bagi subsidi mendaratkan ikan. Kalau pergi tangkap ikan, bawa balik mendarat di subsidi yang ditetapkan oleh kerajaan juga. Dapat subsidi lagi. Subsidi mendaratkan ikan. Musim tengkujuh, penoreh getah, bulan 11, 12, bulan 1. Musim hujan, kita bagi 200 kepada penoreh. Bila bagi pada penoreh, orang yang tanam padi pula bising. Kita orang pun lepas tanam padi kena tunggu 3 bulan, Datuk Seri. Apa nak buat? Kita bagi bantuan sementara menunggu hasil tanaman. RM200. Banyak lagi kita bagi, tuan-tuan. Tapi disebabkan dia orang percaya sangat nak dapat lebih hebat daripada apa yang Datuk Seri Najib bagi, mereka pun pangkah Pakatan Harapan. Last kali dapat tak apa yang dijanjikan oleh Pakatan Harapan? Dapat? Tak dapat, tuan-tuan. Yang dapat RM30 untuk top up. Yang itu je dapat. Saudara, bila kita letak orang yang saya umpamakan macam luncai, tuan-tuan, tak tahu takbir negara. Datuk Seri Najib dulu punya baik jaga negara ni, tuan-tuan. Dia orang tendang ke tepi. Last kali dapat Lim Guat Eng jaga keuangan negara. Apa jadi pada keuangan negara? Dah lah dia tipu angka. Last kali, saudara, pelabur lari. Pelabur tak melabur di Malaysia. Last kali tak ada duit negara ni, apa yang dia buat? Pinjam. Dia terbitkan bond samurai, dia terbitkan panda bond. Pinjam, tak cukup lagi. Habis satu persatu aset kita dijual. Aset Petronas dijarah. Tuan-tuan, zaman Datuk Seri Najib setahun kita ambil 16 bilion. Zaman dia, tuan-tuan, dia ambil berpuluh bilion, tuan-tuan. Kalau campur-campur semua beratus bilion. Kita tengok duit ni hak tabung haji. Dia ambil aset tabung haji, letak kat sebuah syarikat yang kroni DAP. Hak orang Islam akhirnya dijaga oleh kroni DAP, tuan-tuan. Banyak lagi aset-aset negara, tuan-tuan, termasuk di luar negara, habis dijual. Sebab apa? Dia orang tak reti nak macam mana nak diversify, mempelbagaikan sumber pendapatan negara. Yang dia tahu tak ada duit, jual aset, bayar hutang. Itu pun dia dah jual macam-macam, tuan-tuan.
duit settlement daripada 1MDB pun dah dapat, 1 sen pun dia tak guna untuk bayar hutang 1MDB. Padahal duit 1MDB ni, hutang dia dengan aset dia jauh lebih banyak berbanding dengan hutang dia. Kalau jual aset ni, dah settle dah masalah 1MDB. Tuan-tuan, ini realiti. Itu sebab kita kena pastikan hari ni, dalam dunia baru, SOP baru ni, hari ni bila pergi kenduri kahwin, pergi ke rewang dan sebagainya, kalau katalah ada tahlil ke apa, inilah masanya untuk ingatkan orang tentang apa yang berlaku zaman Pakatan Harapan dan zaman Perikatan Nasional. Kalau kita tak ingatkan, dia akan ingat apa yang berlaku sekarang ni, tuan-tuan. Yang paling menyedihkan, ada pula di antara pemimpin-pemimpin UMNO ni nama UMNO, tapi kerja untuk Muhyiddin lagi. Itu sebab kita tengok kenyataan-kenyataan yang dia buat menghiris hati rakyat. Nama UMNO, masih UMNO, tapi tindakan dia menyebabkan orang marah pada UMNO, orang marah pada kerajaan. Padahal kerajaan hari ini bukan kerajaan UMNO. Kerajaan hari ini masih lagi kerajaan Perikatan Nasional dan masih meneruskan polisi yang dibuat oleh Muhyiddin. Adalah sikit polisi yang kita berjaya ubah. Tuan-tuan, lepas ni kita minta, malam ni contohnya kita ada live, nak pastikan kita boleh menang pilihan raya akan datang dengan baik. Setiap kali pemimpin-pemimpin UMNO, BN buat live, setidak-tidaknya kita tolong share. Kalau boleh komen, lagi bagus. Sebabnya, dulu kita kalah, tuan-tuan, sebab ahli kita sendiri ada 3.7 juta. Tapi ahli kita ni dia kedekut, tuan-tuan. Bukan suruh derma, bukan. Kan? Ahli PAS sampai isi tabung milu. Betul tak? Ahli kita suruh share, tekan share, malas. Ahli kita suruh komen, suruh like, tak nak. Itu yang kita kalah 2018. Kali ni kita kena ubah. Sebab nak suruh tuan-tuan bercakap macam saya bercakap ni susah. Betul tak? Tapi setidak-tidaknya tuan-tuan dapat share apa yang saya cakap, apa yang Tok Mak Hassan cakap, apa yang Datuk Seri Najib cakap, apa yang Datuk Zahid cakap, supaya tuan-tuan mesej tu sampai ke peringkat akar umbi. Mesej tu sampai ke rakyat. Ini kita kena buat, tuan-tuan. Apa yang saya hantar, tuan-tuan tolong share dalam grup WhatsApp. WhatsApp keluarga, grup WhatsApp adik-beradik, grup WhatsApp jiran, grup WhatsApp surau. Grup WhatsApp, kalau ada kata, ini grup WhatsApp surau, jangan masuk hal politik. Beritahu dengan dia, kalau kita tak post benda ni, lepas ni DAP memerintah, surau kita ni pun belum tentu masih ada. Beritahu macam tu je. Tengok apa berlaku di Singapura. Ingat lagi, tuan-tuan. Tengok apa berlaku di Singapura. Itulah cerminan. Kalau kita hari tu tak buat sesuatu, kita tak lanyak Mahathir sampai Mahathir terkucil, tuan-tuan, maka DAP akan bermaharaja lela. Kalau hari tu dia berjaya membentuk unity government, dia ada 2/3 majoriti. Bila ada 2/3 majoriti, tuan-tuan, dia boleh pindah perlembagaan. Bila dia pindah perlembagaan, dia boleh tambah lagi 30 kursi DAP, tuan-tuan. Cuba bayangkan, dia ada 42 kursi, kita dah sakit kepala, dia dah besar kepala. Cuba bayangkan kalau dia ada 72 kursi. Itu sebabnya saya nak beritahu, tuan-tuan, perjuangan untuk memastikan UMNO menang dalam pilihan raya akan datang adalah satu jihad, tuan-tuan. Jihad menegakkan kebenaran, jihad memastikan agama Islam, kedudukan hak istimewa orang Melayu, kedudukan bahasa Melayu, kedudukan Raja-Raja Melayu terus dipertahankan di bumi Malaysia ini, insyaAllah. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan mesyuarat UMNO Cawangan Parit Samion. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.